Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Vivi Emirzaika. Memulakan berita malam dengan rakyat Sarawak diminta mengawal semula aktiviti sosial seperti Christmas, cuti tahun baharu, menziarahi keluarga terdekat dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, langkah itu perlu diambil susulan penularan wabak COVID-19 varian Omicron di Sarawak. Dipetik menerusi hantaran terbaru dalam akaun Facebooknya pada Ahad, Datuk Seri Dr. Sim menambah kemunculan varian Omicron itu lebih awal daripada jangkaan sementara menunggu vaksin baharu pada 2022. Katanya berdasarkan kajian perubatan terkini, varian Omicron menunjukkan keparahan yang lebih ringan berbanding Delta, namun ia lebih mudah berjangkit dan lebih cepat merebak daripada Delta. Justru beliau menasihati semua masyarakat untuk melindungi keluarga dan rakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan segera mendapatkan vaksin penggalak di pusat pemberian vaksin PPV yang berdekatan. Berita seterusnya, Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban telah mengadakan Majlis Penghargaan Jentera Pilihan Raya Negeri Sarawak PRN ke-12 bersama Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas di Dewan Masyarakat Sepau pada Isnin. Majlis ini diadakan bagi menghargai penat lelah jentera di peringkat akar umbi di dalam segala gerak kerja sepanjang tempoh PRN 12 baru-baru ini. Berucap pada majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata beliau merasa kagum dengan komitmen dan kerjasama semua pihak tanpa mengira masa. Tambahnya, komitmen padu ini diterjemahkan dengan kejayaan cemerlang gabungan Parti Sarawak GPS di Bukit Saban dan seterusnya memenangi 76 dari 82 kerusi dipertandingkan. Tegasnya lagi, kerajaan GPS akan meneruskan dan melaksanakan agenda membangunkan Sarawak amnya dan Bukit Saban khasnya. Di Sibu pula, satu pasukan yang terdiri daripada beberapa wakil rakyat gabungan Parti Sarawak GPS Sibu yang memenangi pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PN12 akan ditubuhkan. Menurut Dr. Anwar Rapai, pasukan ini akan bertindak sebagai pemangkin pembangunan yang lebih efisien dan cepat untuk rakyat di bahagian Sibu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan Persidangan Agung ke-15 Rumpun Silat Sarawak RSS di salah sebuah hotel terkemuka di bandar itu pada Sabtu. Menurutnya, pasukan itu akan dianggotai 4 wakil rakyat iaitu beliau sendiri Dun Nangka, Datuk Seri Tiong King Sing Dun Dudong, Chiang Jin Ek Dun Bukit Asik dan Michael Tiang Ming Ti Dun Pelawan. Manakala di Sarike dengan seramai 101 individu telah menerima bantuan input agro makanan Agriculture Facilitation Fund AFF bagi zon Sarike bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Datuk Len Talif Saleh kepada 14 penerima di Pejabat Pertanian bahagian Sarike pada Isnin. Menurut Datuk Len, program tersebut adalah kesinambungan program yang telah diadakan sebelum ini. Merupakan kesinambungan program yang telah kita adakan sebelum ini juga, iaitu Agriculture Facilitation Fund yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kepada petani-petani nelayan untuk N41 Pulau Rajang. Sebenarnya peruntukan ini ialah peruntukan dari tahun 2019 dan 2020 dan kerana kita mematuhi proses tender dan sebagainya yang mengambil masa dan itu juga dia telah ditenderkan beberapa kali kerana untuk mematuhi proses-proses tertentu. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, mungkin dalam tahun-tahun yang mendatang adalah perlu untuk kita melihat bagaimana kaedah pemberian ataupun kaedah peruntukan ini dapat dilihat, dapat diubah suai supaya ia lebih efisien, lebih cepat dan juga value for money. Dalam pada itu, Datuk Len menzahirkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Sarike kerana telah banyak membantu menjayakan projek tersebut. Beliau juga berharap agar para penerima bantuan tersebut dapat meneruskan lagi usaha meningkatkan pendapatan setelah terkesan akibat penularan COVID-19. Difahamkan sejumlah 1.5 juta ringgit telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak dan sebanyak 313,826 ringgit telah dibelanjakan untuk projek tersebut bagi zon Sarike. Bantuan tersebut terdiri daripada pelbagai peralatan dan mesin pembuatan makanan. Dalam program berasingan, Datuk Len Talif telah mengadakan lawatan kerja ke ladang Adaha Agro di Bintangor pada Ahad. Ladang yang diusahakan Setiausaha Majlis Daerah Matu Daro MDMD Ahmad Jerry berkeluasan 27 ekar dan mempunyai 70 ekor lembu untuk persediaan awal bagi tempahan sambutan Hari Raya Aidiladha.
Ladang tersebut juga menyediakan makanan pelet buatan sendiri yang diperbuat daripada adunan daun kelapa sawit dan batang pisang muda selain diproses melalui efektif mikroorganisme (EM). Menurut Ahmad Jerry lagi, permintaan terhadap lembu semakin meningkat terutamanya menjelang perayaan, namun ia masih belum mampu memenuhi permintaan pasaran. Justru beliau bersedia mengadakan kursus penternakan lembu bagi sesiapa yang berminat untuk menceburi bidang berkenaan. Keperkembangan di Limbang, Kerajaan Sarawak amat menghargai sumbangan dan pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam melaksanakan tugasan sepanjang pandemik COVID-19. Presiden bahagian Limbang Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi berkata, pelbagai agensi kerajaan seperti KKM, PDRM, APM, Rela, Bomba telah terlibat dan memberikan komitmen tidak berbelah bagi dalam membantu membendung pandemik berkenaan. Seperti mana yang kita sudah maklum, pandemik COVID-19 telah bermula sejak daripada Mac 2020 di mana kita, especially KKM, PDRM, APM, Rela, Bomba dan pelbagai agensi lain terlibat sama dalam mendapati gejala pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Akhir tahun 2021 Maksak Bahagian Limbang dan Maksak Wanita Limbang di Dewan Bunga Raya Limbang baru-baru ini. Dalam ucapannya juga, beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada penjawat awam di Limbang yang menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC sepanjang tahun 2021, khususnya yang terlibat sebagai petugas Barisan Hadapan. Mengulas lanjut, Insinyur Ahmad Deni yang juga pengerusi Majlis Kebajikan dan anggota Kerajaan Sarawak Maksak memberitahu penganjuran program ini juga adalah untuk menyampaikan bantuan mangsa CARES kepada 36 penjawat awam yang terkesan akibat COVID-19. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM100,000 yang diagihkan kepada 1,000 penjawat awam di seluruh Sarawak dalam bentuk voucher. Selanjutnya, golongan berisiko yang tinggal di kawasan terdedah dengan banjir digesa segera melakukan persiapan awal untuk menghadapi kemungkinan berlakunya banjir. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi satu infografik yang dimuat naik di laman Facebook rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS pada Sabtu menasihati mereka yang berisiko ini mematuhi arahan berpindah sekiranya dikehendaki berbuat demikian. KKM turut menasihati orang ramai mengamalkan 9 langkah bagi mengelak penyakit berkaitan banjir, iaitu seperti berikut. Terdahulu, Pejabat Ketua Menteri Sarawak telah mengeluarkan kenyataan menggesa penduduk yang terdedah kepada banjir mengambil sikap bersiap sedia berikutan hujan lebat berterusan akan berlaku pada Rabu dan Khamis ini di kawasan barat Sarawak. Met Malaysia memaklumkan berdasarkan analisis sistem cuaca terdapat potensi hujan lebat berterusan dari 27 hingga 29 Disember berikutan lonjakan monsun. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Siap siaga bencana banjir dan terus patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.